Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Pelajar-pelajar saya, khususnya dari Masjid Darul Makmur. Kita di sana mengkaji kitab Imam Al-Ghazali tentang Ihya Ulumuddin dalam bab lidah. Dah lama juga kita mendalami dalam bab ni. Sungguh detail penerangan Imam Al-Ghazali tentang bahayanya lidah ni. Sangat-sangat menakutkan menengok cara kupasan yang begitu teliti sekali dan mendalam. Bulan lalu Ustazah dah cover lah tentang bahaya yang kelima, iaitu pemusuhan. Ini bahayalah yang selalu terjadilah hari demi hari, masa demi masa, daripada zaman dulu sampai ke sekarang. Pemusuhan terjadi daripada zaman anak Nabi Adam AS sampai ke sekarang. Orang bergaduh disebabkan harta, bergaduh disebabkan duit, disebabkan wanita. Anak Nabi Adam pertama sekali bergaduh disebabkan perebutan wanita, harta, anak, isteri bergaduh disebabkan sesuatu tuntutan dalam hidup yang mana mereka tidak dapat, ataupun diberi banyak orang disalah sangka, difitnah. Jadi bahaya yang keenam pula adalah lebih tertumpu kepada perbicaraan. Ni nanti Ustazah akan sentuh lah dua bahaya ni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dua sekali, bahaya ke-6 dan juga bahaya yang ke-7. Bahaya yang ke-6 ni lebih tertumpu kepada bidang berceramah, berpidato, kelancaran berbicara. Jadi kata-kata yang kita selalu buat pendahuluan, bunga-bunga tu semua, kadang terlalu sangat berbunga-bunga sampai boleh faham ke orang yang mendengarnya. Kadang kita tunggu bila lah nak masuk bab ni. Macam saya sekarang ni, bila nak masuk bab ni. Jadi pertama sekali, katanya Imam Ghazali di sini, semua yang disebut iaitu dari segi dalamnya keluar kata-kata, daripada rahangnya keluar mungkin kuat, menjerit, berteriak misalnya, berbuat sajak, dan kelancaran berbicara dengan dipaksa berbicara seperti itu, cara lemah lembut ke, dengan kata kemuda-mudaan, lemah lembut ke, dan kata-kata pendahuluan, dan apa yang biasa dilakukan oleh kebiasaan orang-orang yang membuat-buat kelancaran berbicara. Kalau boleh nak lancar berbicara, it's okay lah. Kalau tak lancar pun berbicara, no one's perfect kan. Kita cuba sedaya upaya. Dan bila macam kita merakam semua kan, tu biasalah. Kadang-kadang ada terlajak, tersilap, betulkan aja. Kita bukan nak baca skrip kan. Itu biasa. Lebih santai itu lebih baik lah. Lebih boleh menusuk di dalam hati. Kemudian dan menyerukan kepada kelancaran berbicara yang menyeru kepada berpidato. Semua yang tersebut itu, kata Imam Al-Ghazali, termasuk yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Yang buat-buat tu yang tercela, dan termasuk yang dipaksa-paksakan, tu yang ditercela. Paksa, orang tak boleh cakap pun nak suruh. Tu yang kadang-kadang tersalah cakap. Jadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa atqiya ummati bura'u min at-takalluf. Jadi di sini Nabi bersabda, aku dan umatku yang takwa itu terlepas daripada yang dipaksa-paksakan. Itu yang at-takalluf, dipaksa-paksakan. Jadi kita tak boleh kita cakap tak boleh, kita tak tahu kita cakap tak tahu, tak boleh kita paksa-paksakan. Kalau kita perlu masa untuk kita mencari jawapan kepada soalan-soalan, kita minta masa. Itu lebih baik daripada kita cuba untuk menjawab tapi kita tidak mampu. Minta masa, kasih saya cek dulu betul ke tidak, kerana kita manusia ni, kalau sebagai guru agama, dia harap semua benda kita dapat tahu, kita nak kena tahu. Sedangkan kita ada spesialis kita tersendiri. Jadi itu lebih baik. Murid akan lebih respect dengan kita cakap seperti itu. Dan orang kalau memandang serong terhadap apa yang kita cakap tu, terpulang pada diri masing-masing.
Tapi janganlah semua kalau ditanya semua nanti. Semua tanya-tanya nanti. Itu keterlaluan pula. Jadi ada perkara-perkara yang mungkin perlukan kita nak kena tengok fatwa gimana, kita kena ikut fatwa dalam negara masing-masing, tak sama kan. Jadi itu bolehlah kita lakukan. Jadi kita tak boleh memaksa-maksa. Kadang orang tak boleh cakap kita paksa juga. Jadi dalam agama pun misalnya kalau kita nak solat, lepas tu kita lapar nak makan dulu, agama suruh kita makan dulu, makanlah dulu, tapi janganlah lama-lama pula, bertemenung sampai habis waktu. Ataupun misalnya kita nak solat tapi kita mengantuk sangat, boleh tak kita nap sekejap? Janganlah nap tengap terus kita tak bangun-bangun. Itu pun masalah juga. So kita nak kena tengoklah diri kita tu, kita mampu ke tidak. Misalnya apa yang kita dah plan tu, tertidur dulu, lepas tu kita boleh bangun, untuk kita lebih segar untuk kita nak solat. Kalau takut kita salah baca, takut ikut imam, betul imam baca seorang, kita pun tertidur, tak tahu apa yang kita baca. Itu banyak boleh berlaku. Nanti salah baca, tak tahu rakaat dan sebagainya. Jadi boleh tak kita buat begitu? Boleh lah. Ada yang pada zaman Nabi nampak seorang wanita tu sampai ikat kanan kiri tangan dia. Dia nak ibadah. Nabi bilang jangan macam itu, buka taliannya, jangan sampai begitu sekali. Jadi zaman Nabi pun ada yang 3 orang datang, yang ada yang tak nak buka, nak puasa je, tidak mahu berkahwin, tak mahu tidur. Nabi bilang, aku pun dijamin oleh Allah syurga, tapi aku tetap kalau kita puasa, kita berbuka, tetap berkahwin, tetap tidur, kerana setiap anggota badan kita mempunyai hak. Kita kena beri hak-haknya. Tapi kalau kita dipaksa-paksa, kita kalau benda yang dipaksa ni, maknanya kita tak beri sesuatu haknya. Tapi kadang-kadang anak-anak perlu dipaksa jugalah, dalam mengerjakan ibadah tu, buat homework apa semua perlu kadang-kadang perlu dipaksa. Kalau tidak mereka hanyutlah. Cuma kita tak boleh cakap tak ada paksaan dalam agama nak solat ke apa. Sebagai orang Islam kena buat. Tak ada cakap paksa ke tak paksa. Itu tiada paksaan adalah bagi orang yang bukan Islam. Tak boleh kita paksa dia masuk Islam. Mesti datang dengan rasa sendiri, kemahuan. Jadi Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya yang lebih aku marahi dan yang lebih jauh tempat duduknya daripadaku ialah orang-orang yang melantur ke sana kemari. Pergi sana kemari, berbicara, melentur ke sana kemari, yang berbuat seolah-olah memahami, macamlah dia buat tu dia faham, dan yang berbicara yang keluarnya dari rahang, jadi yang kuat sangat, pekik seperti itu. Jadi ada orang yang misalkan kadang sakit jantung pun boleh terperanjat juga. Jangan terlalu kuat sangat dan jangan terlalu lemah sangat pula lah. Kadang kita pun tengah ceramah pun kadang tone kita terturun juga, tak perasan. Kadang-kadang murid beritahu lah, ustazah tone ni ke bawah je. Yalah, al-maklum kita tak tahu. Kita ingat kita dah buat, dah kuat sebaik mungkin lah, tapi tak apa. Jadi mana yang dapat tu alhamdulillah lah, rezeki masing-masing. Yang tak dapat dengar tu tak tahulah. Wallahu a'lam bisawab. Semuanya atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita try the best. Itu pun boleh berlaku. Suara terlalu menurun, suara terlalu meninggi sangat sampai orang terperanjat dan sebagainya. Yang di sini lagi disebutkan satu hari ni disebutkan oleh Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada ayahnya Sa'ad meminta sesuatu keperluan. Biasalah anak datang jumpa bapa, nak itu nak ini. Lalu ia berkata dengan perkataan yang membentangkan hajat keperluannya. Dia cakap apa yang nak, termasuklah macam-macam percakapan lenggokkan dan sebagainya. Lalu menjawab Sa'ad, adalah aku lebih jauh dari hajatmu pada hari ini. Maknanya dia tak nak terimalah, tak nak sampaikan hajat anak dia pada hari itu, kerana dia bilang, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman di mana mereka menyela-nyelangi perkataan dengan lidahnya seperti sapi betina menyela-nyelangi rumput dengan lidahnya.
Pernah nampak tak kalau sapi ni ataupun lembu semua, kalau dia makan rumput kan, nanti lidahnya terkeluar, dia ambil gitu rumput tu, menyelah-nyelah antara rumput dengan lidah dia. Jadi macam berbelit-belit lah begitu. Masuk percakapan tu ke percakapan ni, tak straightforward. Jadi seakan-akan Sa'ad ni membantah apa yang dikemukakan oleh anaknya atas perkataan dari kemudah-mudahan, kelembut-lembutan tu, dan kata pendahuluan yang dibuat-buat secara dipaksakan. Sehingga kan patutnya seorang kita dengan bapa kita boleh teruslah bercakap kenapa mesti macam itu, berbelit-belit macam tu Jadi kata Sa'ad ni, ayah dia ni, dia tidak mahu menyampaikan hajat anak dia kerana sikap anak dia seperti itu. Bagus jugalah kita apa-apa hajat yang kita nak itu straightforward, pusing kan. Itu pun kadang-kadang kita dah boleh dapat agak ni, akhirnya ke mana percakapannya ini semua adalah termasuk bahaya lidah. Dan termasuk juga dalam bahagian ni setiap sajak yang disusun secara berat, begitu pula kata-kata yang fasih, iaitu kepada yang bercakap yang keluar daripada batas kebiasaan. Ini kata-kata apa tu, sajak yang disusun secara berat. Sajak yang kalau ringan tu senang lawan faham, bukan penyajak je seorang faham. Kita tak nak apa yang kita siapkan tu kita seorang aja faham, kita naklah orang lain juga faham. Tapi kalau dia berat sangat, selalunya kita kata ini penyajak sajalah yang faham, kita tak faham sebenarnya. Itu hilanglah matlamat kenapa kita nak menghasilkan satu sajak tu. Dan juga orang mungkin akan kata fasih dia ni dari segi percakapan, iaitu keluar daripada batas kebiasaan, cakap tak berhenti gitu kan. Jadi sampai orang cakap bagus sangat lah, luar biasa ni kalau bercakap ni. Begitu pula sajak yang dibuat dengan berat pada percakapan-percakapan. Berat betul, ni banyak disebutkan tentang sajak yang berat, iaitu hanya orang tu sajalah yang faham, orang lain tak faham. Nanti kalau kita nak terangkan pun kadang-kadang orang tak faham juga. Akhirnya ceritanya tergelala begitu, pasal tak ada penghujung, tak faham. Kemudian di sini Nabi sangat-sangat menentang perkara yang sedemikian, kerana kesan untuk memberat-beratkan suatu percakapan ataupun membuat-buat itu nyata sekali pada perkataan tersebut. Kalau beratkan sangat, orang tak faham, nyata pada orang tengok je, tak boleh faham lah ni. Jadi apa matlamat percakapan tersebut? Sia-sia kan. Tetapi hendaklah kata Nabi, disingkatkan pada tiap-tiap sesuatu itu atas apa yang dimaksudkannya. Singkatkan, get to the point. Apa yang maksudnya? Jangan pusing-pusing belit-belit, tapi kita semua pun tak faham. Jadi kalau meeting pun jadi panjang lebar, nak cakap terus terang tak mau. Dan maksud perkataan itu ialah memberi pemahaman kepada maksud. Apa yang kita maksudkan, kita beri pemahaman terhadap apa yang kita maksudkan. Dan di balik yang demikian adalah yang dibuat-buat yang tercela. Dan kalau kita tak terus pergi kepada maksud, dia akan pergi kepada benda-benda yang kita akan reka-reka, kita buat-buat, dan itu akan tercela. Kita boleh rasakan orang tu pusing sebenarnya apa sebenarnya nak kan. Kadang-kadang kita tengok orang penat bila nak minta derma kan, kat luar-luar ni kadang kita tengah makan, dia tarik nafas dia nak cakap, macam baca skrip gitu nak kita ketahui sudahlah, tak payah. Kita nak kasih, insyaAllah kita kasih aja. Kesian orang tu sampai kadang-kadang berpeluh-peluh atau sendat-sendat nak cakap. Itulah kadang-kadang terpaksa nak buat-buat lah, terpaksa nak cari makan. Kadang sampai kita cakap benda yang tak sepatutnya, kita jual benda yang tak sepatutnya, kan tokok tambah dan sebagainya, dibuat-buat. Tidak masuk pada kategori ini. Ini tak masuk. Ini maknanya benda yang dibolehkan, iaitu membaguskan kata-kata pidato dan peringatan tanpa berlebih-lebihan dan keganjilan. Ini dibolehkan. Maknanya kita baguskan kata-kata kita untuk kita beri pengertian, kita beri peringatan tanpa berlebih-lebihan dan tak ganjil. Maknanya normal lah, biasa. Jangan cari benda-benda yang luar-luar biasa ni. Masuk terlalu dalam sampai kadang-kadang tak faham hakikat makrifat. Semua masuk dalam sangat. Apa orang bingung kadang-kadang.
Kerana yang dimaksudkan dari pidato itu yang menggerakkan hati. So kita berpidato tu kita nak gerakkan hati dia untuk sama-sama memikirkan apa yang kita nak sampaikan pada dia. Sama-sama menggerakkan hati dia, menyukakannya. Kalau benda yang baik tu supaya dia suka dengar, kan? Dan menggenggam dan membentangkannya. Kita nak cari tumpuan dia, kemudian kita nak bentangkan kepada dia. Maksud tujuan kita apa, supaya dia tu faham. Maka kerana manisnya kata-kata itu mempunyai bekas padanya, dan itu adalah layak. Manis kata-kata, kalau kata-kata tu yang manis akan memberi kesan dalam, dan itu memang selayaknya lah. Itu layak, kena pada perkataannya, kena kepada tujuan maksudnya, kemudian capai kepada matlamatnya. Itu yang kita nak. Daripada kita bercakap-cakap meeting panjang-panjang tapi tak ada conclusionnya, buat apa? Adapun perbicaraan yang berlaku untuk menunaikan keperluan, maka tidak layak bersajak. Maksudnya satu keperluan tu kita nak cepat, kan, sampai kepada keperluan, tak perlulah nak bersajak-sajak, nanti tak sampai kepada matlamat. Mengeluarkan perkataan yang keluar dari rahang, pekik-pekik, dan melaksanakannya dengan dipaksa adalah yang dicela, tercela macam itu. Dan tak ada penggerak kepada yang demikian selain kadang-kadang kita dah bercakap-cakap begitu, sampai masuk kepada benda yang ganjil dan yang dibuat-buat semua, tak ada, hakikatnya bukan macam gitu, kita reka-reka dan sebagainya. Itu semua kadang-kadang boleh membawa kepada perkara riak, nak tunjuk pada orang kita ni lebih bagus daripada orang lain, melahirkan kefasihan supaya orang bilang, kata-kata dia bagus lah, dan perbezaan diri dengan kecerdikan. Ni maknanya cakap ni mesti orang pandai berbicara, jangan pandai berbicara abuk pun tak ada, semua itu tercela dan agama melarang daripada melakukan perkara tersebut. Itu tentang bagaimana kita berpidato, berbicara dengan orang, berceramah dan sebagainya, bersajak, bersyair dan sebagainya. Itu garis-garis panduannya. Diharap kita dapatlah mengikutinya semasa kita menulis dekat media sosial dan sebagainya. Lebih direct, straightforward. Kadang masa-masa sekarang tak banyak orang suka baca berjela-jela panjang-panjang sangat, dia pun boring. Kemudian kita pergi kepada bahaya ketujuh, iaitu kekejian, makian dan kotoran lidah. Ini menjadi satu masalah besar juga ni, kan? Tercela, benda yang itu adalah tercela dan terlarang, iaitu kekejian, makian dan kotoran lidah, iaitu sumbernya ialah sifat keji dan jahat. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal fuhsya fa inna Allah Ta'ala la yuhibbul fuhsya wala tafahush." Sadaqah Rasulullah, iaitu jagalah dirimu daripada kekejian, kerana Allah Ta'ala tiada menyukai kekejian dan membuat kekejian. Jaga dirimu daripada sifat-sifat suka cakap benda-benda keji, kerana Allah tu tak suka benda-benda kekejian dan membuat kekejian. Keji-keji ni semua tak bagus lah, itu tak inilah, mati lagi bagus lah, macam itu. Suka cakap benda-benda yang tidak baik. Rasulullah SAW melarang memaki orang-orang musyrik yang terbunuh pada perang Badar. Yang terbunuh dalam perang Badar, orang musyrik pun Nabi tak kasih mereka memaki-maki hamun orang-orang musyrik ni. Beliau bersabda, janganlah kamu memaki mereka, sesungguhnya tiada sampai sesuatu kepada mereka. Tak sampai dengan, melainkan apa yang sudah mereka lakukan, itu yang mereka akan dipertanggungjawabkan. Dari apa yang kamu katakan, takkan sampai kepada mereka. Dan kamu menyakiti orang-orang yang hidup, mereka tu punya saudara mara yang masih hidup. Jika kita mengutuk mereka tu, maki hamun mereka tu, itu ada menunjukkan bahawa ini ke akhlak orang Islam. Jadi baik, kadang-kadang keluarga pun tidak mahu menerima Islam tu sendiri, kerana dia tengok orang Islam macam gini ke, maki hamun saudara aku yang tak sama Islam. Tak pernah ajar seperti itu, Nabi tak pernah ajar kita seperti itu. Kemudian kita, kata Nabi, engkau akan menyakitilah orang-orang yang hidup. Ketahuilah bahawa kekotoran lidah itu tercela. Itu semua termasuk lidah yang kotor. Tu orang bilang lidah tak pakai insurans, lidah tak ada pagar, semua itulah istilah orang muda-muda ni. Kemudian Nabi juga bersabda, tidaklah orang mukmin itu pencela, pengutuk, pembuat perbuatan keji dan berlidah kotor. Nantilah sekejap kita cakap, tak nak settle ni, aku nak settle kat depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, saya ingatkan banyak-banyak, depan Allah Subhanahu Wa Taala urusan kita sangat-sangat perit.
Kalau sebaik mungkin benda-benda yang di antara kita dengan manusia itu settlekan kat dunia, tak mau bawa di depan Allah SWT. Sangat-sangat susah nanti kita perik dipanggil satu persatu orang untuk mengadilinya di depan Allah SWT. Itu Allah nak melihat kita adakah perasaan sebagai orang yang sering untuk memberi maaf, meminta maaf dan memberi maaf kepada orang. Huzil af, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, berikan minta maaf satu sama lain. Wa'mur bil ma'ruf, suruh orang melakukan kebaikan dengan apa? Memberi kemaafan, wanha 'anil munkar, dan jauhkan daripada kemungkaran. Itulah moto dalam kehidupan sebenarnya, untuk nak menolak segala kekejian ni, keji mengeji antara satu sama lain, minta kemaafan, tolong menolong ke arah kebaikan, jauhkan daripada ke arah kejahatan. Tu semualah itu sikap. Jadi kita tengok, walaupun dia sebut beri maaf, minta maaf, beri maaf, kemudian suruh melakukan baik, itu kita kena selalu ingatkan orang, sudahlah, maafkan saudaramu, gitu. Kerana urusan di depan Allah tu sangat-sangat berat. Jangan bawa di depan Allah SWT ni semua, kita settlekan di dunia, macam bagus gitu, settlekan okay? Jadi lebih baiklah begitu. Kemudian dia bukan, orang mukmin tu bukan orang yang pencela, cela makanan, cela anak, tak halal lah anak, susu yang mak dah berikan, rezeki yang kau berikan kau samanya, tu semua mencela, ataupun mencela anak, mencela makanan anak-anak kita semua. Kita kena selalu ajar adab. Tak suka tengok macam ni, maka kadang nampak sama belacan ke budak-budak ni, apa ni, bau ke dan sebagainya. Jadi kita nak cakap, kalau sedap makanlah, kalau tak sedap makan sikit. Itulah rezeki kita pada hari itu. Kemudian bukan orang juga pembuat perbuatan keji dan berlidah kotor. Itu bukan ciri-ciri sebagai orang yang mukmin. Kemudian Nabi pun bersabda lagi, syurga itu haram kepada tiap-tiap orang yang berbuat kekejian memasukinya. So kena kita fikirlah, kalau orang tu dekat dunia ni kuat cakap sembarangan, layak tak dia masuk syurga Allah SWT? Kalau dia masuk ke syurga Allah SWT, dia must be something wrong lah. Sedangkan Allah tu tidak pernah memungkiri janji. Allah tu tidak menzalimi hamba-hamba dia. Dia beri bersesuaian, balasan bersesuaian dengan amalan hamba tersebut. Jadi tidak akan pernah salah. Orang yang masuk syurga tu orang yang sebaik-baiknya, dapat mengharungi dunia ni dengan baik, tidak mengharapkan balasan kebaikan, balas dengan baik, tapi sentiasa melakukan baik. Apa saja pun orang mukmin tu ciri-ciri dia adalah apa saja yang Tuhan berikan, dia katakan itu baik. Itu moto dia, ciri-ciri dia. Bukan bawa moto tau, visi dan misi dalam hidup sebagai orang Islam, itulah dia. Kemudian disebutkan lagi di sini, Nabi bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah tu, lau kana al-fuhshu rajulan lakana rajula su'. Wahai Aisyah, hai Aisyah, jikalau yang keji itu seorang laki-laki, maka itu adalah laki-laki jahat. Kita buat kaunseling ni kan, nanti dia panggil lah, isteri bercakap, nanti dia panggil saya lah, anjing ke babi lah, bangun. Itu semua perkataan keji, bodoh, bahalul, macam balik beya ke dan sebagainya. Itu perkataan keji. Itu adalah orang yang jahat. Memang dia akan keluar benda-benda yang tidak baik. Hati-hati, kita semasa muda ni kita kena bina percakapan kita dengan baik. Pasal nanti bila kita tua, benda tu akan keluar secara automatik yang tak boleh nak tutup lagi. Pasal jadi satu kebiasaan. Ingat tu hadirin-hadirat, para pendengar sekalian. Dan disebutkan lagi di sini, al-baza' wal bayanu syu'batan fi syu'abin nifaq. Yang maksud dia, kekejian dan penjelasan itu dua cabang dari cabang-cabang nifak, iaitu sifat orang munafik. Yang kalau kita dengar hadis ni, kalau kita cakap kekejian tu, memanglah cabang-cabang suka cakap benda keji ni, cabang-cabang sifat orang munafik. Tapi yang bila disebut penjelasan tu, apa yang dimaksudkan penjelasan kat sini? Takkan tak boleh jelaskan. Bila jelas pun cabang orang munafik pula. Apa maksud dia? Di sini yang dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan penjelasan tadi menyingkap apa yang tidak boleh disingkapkan. Jadi ada benda yang jangan kita drill ke dalam lagi, nanti jadi lebih buruk. Jadi kalau kita nak kena tengok
ke depan. Ni kalau aku cakap ni akan jadi lebih teruk tak? Lebih baik kita stop kat situ, berhenti sampai situ, tutup kes. Itu namanya bila kita nak minta jelas lagi, nanti tersingkap lagi banyak lagi, lagi memudaratkan. Dan Allah pun kalau dalam Quran pun banyak beritahu kepada kita, Allah tak sentuh satu perkara tu bukan kerana Allah lupa, bukan kerana lupa, tapi untuk memberi kemudahan bagi diri kita. Kerana lebih banyak lagi kalau Allah tahu detail, kita akan lebih banyak susah untuk melakukannya. Bila banyak lagi detail kan, banyak lagi sifat dan detail, lagi kecil lah skop. Jadi kalau Allah tu kasih umum saja, kita jangan banyak nak tanya macam-macam. Kalau tidak diterangkan dalam hadis Quran, tidak terangkan oleh Rasulullah, maknanya pulang pada kita. Buruk baiknya kita fikirkan sendiri. Kalau bersesuaian dengan setiap orang masa, seperti misalnya seorang ibu yang mengandung ataupun menyusukan, Allah balikkan pada orang perempuan tu untuk menilai sendiri. Orang perempuan satu sama lain pun tak boleh nak paksa. Nak paksa dia puasa macam mana kita boleh puasa pun tak boleh. Ikut sendiri. Itu satu kelebihan besar. Perempuan tu menilai sendiri, tidak ada dosa kat situ. Ikut penilaian dia masing-masing. Tapi orang-orang yang misalnya bila dia tidak mengambil kesempatan, dia tahu bahawa satu masa dia akan kena bayar lah kalau dia tak puasa ke. Jadi mengambil berat perkara ni. Selagi dia boleh, dia lakukan. Kalau tak boleh, dia tinggalkan. Kemudian nanti dia kena bayar balik lah puasanya. Tapi ada kelonggaran kat situ. Kita tak boleh, kita bila mengandung kita boleh puasa, kita suruh orang lain mengandung pun dia puasa. Tidak sama. Setiap kita berbeza. Betul hadirin-hadirat sekalian. Jadi tak ada paksaan dari sudut tu. Kemudian di sini, dan mungkin pula bersangatan pada penjelasan, sangat-sangat dijelaskan sampai drill dalam, sehingga sampai kepada batas memberat-beratkan. Dan mungkin pula penjelasan pada urusan agama dan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Tu yang kita masuk hakikat makrifat dalam sampai murid bingung. Ni apa ni? Berpecah-pecah begitu. Kalau saya pernah tanyalah, ada orang ada pergi mana-mana tempat tu, saya tanya macam mana kak, boleh berat ustazah? Okey, kalau berat tak apalah, tinggalkan, ambil yang mudah, ambil kelas-kelas yang mudah, yang hakikat makrifat dalam tu semua kakak tak boleh, tinggalkan. Kemudian dekat sini dia sesungguhnya menyampaikan demikian secara keseluruhannya, ataupun secara global kepada pendengar orang awam, itu lebih utama. Kita ambil ringkasan. Tidak drill terlalu panjang sangat, panjang lebar sampai orang bosan untuk mendengarnya. Buat secara ringkasan, secara global, itu lebih utama. Kerana kadang-kadang dari terlalunya penjelasan, lalu berkobar keraguan dan was-was. Banyak sangat tu sampai orang dah ragu-ragu dan was-was. Betul ke ni? Kita tiap-tiap hari terima macam-macam video kita terima, sebab kadang-kadang tak tertengok, panjang sangat. Minta maaf lah kadang-kadang siapa yang hantar tu tak sempat nak tengok, melainkan kadang-kadang dia cakap ustazah, ni important nak tahu lah ni ustazah macam mana kan. Tu kadang-kadang saya tengokkan jugalah pasal nak jawab soalan, kerana terlalu banyak sangat yang menghantar. Jadi post tu memang mudah, tapi kadang-kadang kita tak dapat untuk melayani semuanya, terlalu banyak sangat. Dan kita akan membuat orang sampai ragu-ragu dan was-was. Kita cakap gitu, gini gitu, yang tidak penting pun disebut-sebut, dan tidak kadang-kadang kacau lah pemikiran orang jadi. Jadi itu semua diharap supaya kita menjaga batas-batas untuk kita mengajar dan sebagainya. Kita jaga prinsip-prinsip ni. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, innallaha la yuhibbul fahishal mutafahisha sayyaha fil aswaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang keji yang membuat-buat keji dan menjerit di pasar. Kuat sangat pekik, sampai kadang-kadang kita tak boleh dengar. Majlis-majlis kahwin semua pekik kan, menyanyinya pekik, dasar pelan saja sudahlah. Jangan kuat sangat. Kita dekat dengan dia punya mic lagi tak boleh tahan, pecah dari telinga ni. Nak berbual dengan orang-orang yang kita jumpa, kaum kerabat pun kadang-kadang sukar. Kita pun kena cakap jerit juga. Jadi Allah tak suka orang yang tidak menyukai orang keji. Orang keji tu maknanya orang yang suka cakap benda-benda kotor ni lah.
dan suka berbuat kejian dan menjerit-jerit di pasar. Kemudian di sini Nabi pun dalam satu hadis lagi, Jabir bin Samrah berkata, aku duduk di samping Nabi SAW dan ayahku di hadapanku, kata Jabir. Lalu Nabi SAW bersabda, innal fuhsha wa tafahusha laisa minal Islam fi syai' wa inna ahsanan nasi islaman ahasinuhum ahlaqa. Sadaqah Rasulullah. Artinya yang Nabi bilang, sesungguhnya kekejian dan buat-buat kekejian tidaklah sedikit pun dari Islam. Dia dah keji, buat lagi benda yang keji pula. Sesungguhnya manusia yang terbaik Islamnya ialah mereka yang baik akhlaknya. Kadang kita sebut benda-benda ni yang kadang-kadang dekat YouTube semua anak-anak kita tengok game dan sebagainya, kadang dah habis game pun dia sebut tu benda. Kadang terpengaruh kan, benda baik tu okey lah, benda yang tak baik tu menjadi satu zikir pula dekat mulut. Itulah biasa selalu dengar kan. Jadi dia dah keji, dia dah buat satu keji dan membuat lagi kekejian sampai orang pun ikut apa yang dia buat. Kadang satu kawan sama satu jemaah, kumpulan, kumpulan daripada suka cakap-cakap perkara-perkara yang seperti ini, keji luah dalam kain pun disebut. Orang cakap seperti itulah, luah dalam kain semua, kerana itu memalukan. Dia di tempat-tempat masjid misalnya, hati-hati kalau kita sama kita perempuan, kita dalam konteks yang kecil tu kita cakap tidak sampai orang lelaki dengar dan sebagainya, kerana ada benda-benda yang very sensitif dari sudut fiqah kita nak sebut di kalangan kita. Kita berhati-hati bila berbicara, jangan sampai terlalu daring sangat. Luar dalamnya kes semua kita sebut, malu. Kita mesti ada sifat malu. Nabi bilang, kalau tidak ada malu, buat aja apa yang kau nak, kan? Kemudian di sini lagi dikatakan, Ibrahim bin Maisarah berkata, ada yang mengatakan bahawa orang keji yang berbuat keji akan dibawa pada hari kiamat dalam bentuk anjing ataupun dalam perut anjing. Dalam Al-Ahnaf bin Qais pula berkata, apakah belum aku beritakan kepadamu penyakit yang paling berbahaya, iaitu lidah kotor dan akhlak rendah. Kalau lidah dah kotor, akhlaknya rendah lah. Pasal dia tak suka associate diri dia dengan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan baik kan satu doa kan. Jadi itulah batasan-batasan yang perlu kita ambil dalam hidup. Kemudian dekat sini dicerita pula juga kan, Ibn Abbas berkata, sesungguhnya Allah itu maha hidup, yang pemurah, yang memaafkan dan yang menjemput dengan sindiran, iaitu kinayah. Jadi ada dalam Al-Quran yang kadang-kadang nak sebut tentang bersetubuh ke, dia sampai dukhul, memasukkan berteman, adalah kata-kata kinayah buat bersetubuh. Kadang-kadang dalam Al-Quran nak cakap pasal jangan siram tanaman orang lain. Maknanya dalam perut tu kalau dah ada, bukan maksud kinayah macam itulah. Misalnya Allah bilang jangan siram tanaman orang lain, bukan kita tak boleh siram pokok jiran kita, bukan maksud dia macam itu. Tapi Allah gunakan pasal nak cakap pasal masalah seks ni lah, yang sudah berlaku, ada janin dalam perut. Jadi orang yang mengahwini perempuan tersebut jangan bersatu dengan dia, jangan bersatu dengan dia sampai dia melahirkan, baru boleh. Kerana dalam perutnya sudah ada janin, seperti tanaman yang sedang tumbuh. Macam itu nampak Allah sebutkan. Ni kadang-kadang kita nak buat kelakar, kita sebut lah benda-benda yang anggota-anggota badan yang agak sensitif kita sebut, dan orang semua ketawa. Tak sepatutnya kita buat begitu. Jaga. Allah pun malu nak cakap ni. Macam Nabi pernah ditanya seorang perempuan macam mana nak bersihkan, nak tahu bersih ke tidak head tu. Dia bilang ambil cotton dan kesat di situ. Perempuan tu tanya lagi pasal awal Islam ni, orang tak tahu. Dia tanya lagi macam mana. Dia bilang yelah ambil cotton dan kesat lah. Dia tanya lagi, Nabi malu nak sebut. Kemudian diisyarat kepada Aisyah. Aisyah isyaratkan kepada wanita tersebut, nantilah lepas ni Aisyah yang akan terangkan. Malu gitu, ada perasaan malu. So kita jangan terlalu open sangat lah. Kita nak kena kata orang Melayu tu beralas dari segi bercakap. Itu semua kita perlu jaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bitaqwallah wa inni mar'un
an yaraka bi syai'in ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamu fihi yakun wabaluhu alaihi wa ajruhu laka wala tasubbanna syai'a. Atau kama qala, alaika bitaqwallah, kata Nabi. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Seorang Arab ni minta wasiat. So Nabi bilang apa pertama? Alaika bitaqwallah, hendaklah kau bertakwa kepada Allah. Jikalau seseorang memberi malu kepada engkau, wa in imru'un an yaraka bi syai'in ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamuhu fihi. Sebut kat sini, jikalau seorang memberi malu kepada engkau dengan sesuatu yang diketahuinya pada engkau, kita malukan kita apa yang dia tahu tentang kita lah, maknanya dia tahu sesuatu daripada kita dan malukan kita, maka janganlah engkau memberi malu dia dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Kita pula nak balas balik, kita tengok apa yang ada, aku pun nak balas balik dengan dia. Dia bilang jangan, nescaya adalah celakanya kepadanya dan pahalanya kepada engkau. Jadi kalau kau tak buat, celaka pada orang tu dan pahalanya pada engkau. Tapi kalau kita balas-membalas, dua-dua termasuk dalam kecelakaan. Tapi orang yang pertama sekali yang membuatnya, dia akan dipertanggungjawabkan lebih lah, pasal dia yang initiate benda tu, dia yang memulakan sesuatu. Dan janganlah engkau memaki sesuatu. Itu semua. Kalau Arab Badui itu meneruskan ceritanya, maka tidaklah sesudah ini aku memaki sesuatu. Jadi di situ Nabi ingatkan kepada kita. Kadang kita nak balas pada orang, kita nak cari kelemahan yang ada pada dia untuk kita balas balik kepada dia apa yang dia dah cakap pada kita. Tapi Nabi ingatkan jangan. Kalau kau tak buat macam itu, maka celaka pada orang tersebut, dia rugi kerana dia membuat perkara yang keji. Jadi kita terselamat pahala bagi kita kena banyak sabar. Jangan kita api-apikan orang. Teruskan terus. Jangan. Kemudian dekat sini dia berkata lagi, seorang sahabat lagi bertanya kepada Ayyad bin Himar, berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaumku memaki aku. Dia bilang ada seorang lelaki daripada kaum dia memaki dia. Kemudian dan dia itu darjatnya kurang dari aku, maknanya bawah sikit lah. Dia boleh memaki aku pula. Bolehkah aku memperoleh kemenangan daripadanya? Maknanya aku nak jawab balik lah supaya aku menang. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dua orang yang bermaki-makian itu, keduanya adalah syaitan, dan menyalak-nyalak dan mengacau-ngacau. Kadang-kadang kalau dah gaduh sangat, terpekik terlolong kat bawah blok, kadang-kadang kat rumah kita tak tahu mana lah bergaduh, hantar-mengantar, ada yang jatuh bangun semua. Jadi itu adalah syaitan. Kadang Nabi pernah nampak orang yang marah, dah nak jawab balik, Nabi pun bangun. Kadang-kadang bila ditanya kenapa begitu, kenapa Nabi bangun, Nabi bilang dah nampak syaitan duduk sebelah, buat apa nak bersama dengan syaitan, maka Nabi pun bangun. Kemudian Nabi bersabda lagi, makian orang mukmin dekat sini jangan suka memaki-maki. Nabi SAW bersabda, dua orang yang bermaki-makian itu adalah apa yang dikatakan oleh keduanya, maka yang berdosa ialah yang memulai di antara keduanya. Dua orang yang saling maki-memaki ni, jadi kedua-duanya itu adalah apa yang dikatakan oleh kedua-duanya, yang saling maki-memaki, maka yang berdosa ialah siapa yang memulai di antara keduanya, sehingga yang teraniaya itu menyerang. Maknanya siapa mula dulu. Jadi yang satu pun nak jawab, dia pun jawab balik. Sampai kan kita bila buat begitu, kita bermaki-makian begitu, sampai yang lagi satu orang tu tak dapat nak sabar, dia pun jawab. Maka sehingga orang yang teraniaya itu menyerang baliklah dengan percakapan. Jadi Nabi bilang siapa yang lebih berdosa adalah orang yang memulai makian tadi. Nabi SAW bersabda lagi, terkutuklah orang yang memaki-maki ibu bapanya. Kemudian mereka pun bertanya lah, macam mana, kenapa kita nak maki mak bapak kita pula? Macam mana pula jadi begitu, wahai Rasulullah? Bagaimana orang memaki ibu bapanya? Nabi SAW menjawab, ia memaki bapa orang itu, lalu orang tu memaki bapaknya. Macam cerita Piramli jugalah, kita pernah tengok jugalah itu. Ni kepala bapak aku, kalau berani pijak lah. Macam gitulah zaman dulu. Macam itu, budak-budak pun banyak gitu. Makin bila kita maki orang, orang akan maki kita balik. Kita maki mak bapak orang, orang maki mak bapak kita balik.
Kita musnahkan tempat ibadah orang, orang musnahkan tempat ibadah kita. Itu semua cerita yang bila kita dalam zon yang hendak membalas, tak dapat sabar membalas, itu yang terjadi. Tapi yang paling akan dipertanggungjawabkan ada orang yang pertama kali buat, initiate benda-benda yang tidak baik ni. Oleh itu kita dah habis kepada dua bahagian, iaitu yang ke-6 dan yang ke-7, iaitu bahaya waktu orang berpidato, berbahas, bersyair dan semua. Dan juga bahaya ke-7 adalah kekejian. Bahaya yang ke-7 adalah kekejian, memaki-makian, dan juga lidah yang selalu bercakap benda-benda yang kotor. Jadi kita nak kena hati-hati. Bersamaan dengan orang-orang yang baik percakapannya, orang-orang yang tak baik percakapannya pun kita perlulah juga nasihat menasihati. So banyak bersabar, cara bagaimana kita berhikmah dalam berbicara dengan dia supaya dia tidak terasa, supaya dia tak rasa kita tu menghina dia dan sebagainya. Nanti dia lagi jauh daripada kita. Bantulah dia, terangkan dia segala percakapan yang baik itu adalah satu doa. Doa. Jadi kita disuruh selalu berkata percakapan yang baik. Itu adalah akhlak yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda kalau marah pun ditahan, tahan begitu, supaya tidak keluar. Itu benda-benda yang tidak baik. Kita dah banyak kali terangkan akhlak Nabi berhadapan dengan banyak orang. Ini semua bahaya lidah ni semua adalah kita berurusan dengan orang lain. Takkan kita cakap dengan tembok pula kan? Kita bercakap dengan orang lain, anak, suami, kawan kerabat, ibu bapa, adik-beradik, jiran tetangga. Masa inilah masa yang terbaik kita muhasabah diri, perbaiki diri, cara cakap macam mana. Kadang-kadang kita tanya pendek, jawab panjang. Nak makan ke tidak? Oh, saya ni tak makan pun tak apa, tak matilah. Kita kadang-kadang perlu ingatkan, secaranya pendek je, nak makan ke tidak? Jawablah yang nak ke ataupun tidak. Jangan lerit pergi ke tempat lain, menyakitkan hati satu sama lain, tidak ada faedahnya. Belajar untuk straightforward cakap, jangan banyak sangat berbunga-bunga, berlerit-lerit sampai orang kadang-kadang susah untuk memahaminya. Ini adalah nasihat untuk semua, dan juga terutama diri kita sendiri, diri saya sendiri sebagai penceramah, sebagai pendidik, supaya kita lebih fokus. Kita setiap hari adalah belajar, proses pembelajaran. Kita not so perfect, kita bukan perfect pun. Kita banyak kesilapan. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan kesilapan datang daripada diri kita sendiri. Perlukan perubahan, perlu muhasabah. Tadi ada jugalah yang hantar saya, Ustazah, kalau cakap tu kuat sikit lah, tak dengar. Kadang-kadang dah kuat dah, kita rasa dah kuat, tapi tak kuat juga. Kadang teknologi ni dah biasalah, dah salahkan teknologi pula. Dah tak cukup kuat lagi nak cakap. Alhamdulillah lah, tak apa. Rezeki mana yang dapat tu daripada apa yang kita cakap, yang dongah tu adalah rezeki. Yang tidak tu kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat sampaikan dengan yang terbaik. Ini aja dasar kemampuan yang kita ada, tapi sentiasa kita akan berusaha untuk ke arah kebaikan, insya-Allah. Sampai sini saja Ustazah berkongsi apa yang dapat saya kongsikan atas dasar kemampuan saya. Mudah-mudahan kita dapatlah mengkaji lagi seterusnya bahaya yang lidah yang seterusnya, insya-Allah. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan perjuangan dalam ibadah Ramadan ni di akhir-akhirnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.